Kalau kita perlu pada udara untuk nafas, Allah tolong buat. Kerana Allah tahu manusia tak boleh buat udara. Allah susun oksigen dalam udara begitu sekali teratur. Allah tahu bahawa manusia tidak boleh buat udara, tidak boleh susun oksigen. Biar aku buat, tak apa. Allah tahu manusia perlu pada air untuk minum. Kalau manusia tak minum air, mati. Allah tahu manusia tidak boleh buat air. Walaupun ahli sains sekalipun, tidak boleh buat air, tak boleh buat beras, tak boleh buat gandum, tak boleh buat buah. Tapi Allah tahu manusia perlu pada benda ni. Allah tak nak kata apa, aku tolong buat. Aku buat buah untuk orang dengan bermacam-macam zat, dengan bermacam protein, zat bermacam-macam vitamin A, B dan sebagainya. Aku tolong buat. Manusia tahu Allah Ta'ala perlu pada itu dan ini. Yang benar perlu ini manusia, Allah Ta'ala tahu manusia tak boleh buat, tapi aku tolong buat. Bukan buat saja, bukan buat perlu saja, percuma, tidak. Aku nak pada kamu melalui Nabi Muhammad SAW sebut liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hak ni Nabi Muhammad disebut. Allah tahu tidak ada manusia seorang pun di muka dunia sejak dulu sampai kiamat. Tak, kita tidak tahu apa tujuan kita hidup di muka dunia. Nak hidup bukan murah, paksa berbelanja banyak. Kalau Allah Ta'ala mengeluarkan belanja entah berapa ratus juta triliun, Allah Ta'ala belanja duit dia untuk sewa manusia. Nak ada cari berkaya, bukan senang nak buat cari berkaya. Kena ada pusingan bombing, kena ada pusingan matahari utara selatan, kena ada buruk, kena ada bermacam-macam perkara yang semua manusia tak boleh buat. Tapi untuk menyelamatkan hidup manusia, aku tolong buat apa. Tapi syarat satu, yang kamu mesti menjadi hamba aku. Apa saja aku suruh, kamu kena buat. Apa saja aku larang, kamu kena tinggal. Itu saja, tidak banyak. Itu kita panggil taqwa pada Allah. Bertangkuk nafsu ma qaddamat lihat. Tiap-tiap manusia kena perhati benar apa yang dikirim untuk hari besok. Mana kita nak reti benar apa yang kita kena kirim untuk hari besok, hari kiamat. Hari kiamat sih kita tak reti. Dalam kubur bagaimana kita hidup kita tak tahu. Wujudlah ada Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad disebut minnah. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya satu kurnia, satu minnah, satu gift daripada aku pada manusia, khususnya pada mukmin, kerana aku tolong kirim Nabi Rasul. Dan Rasul pula min anfusihim, bukan daripada jin. Rasul aku tidak buat daripada malaikat. Walaupun setengah orang kan apa tak kira Rasulnya malaikat. Allah jawab, kalau aku kira Rasulnya malaikat, kamu nak belajar macam mana? Malaikat kan nampak bahasa dia tak serupa bahasa kamu, bagaimana nak belajar? Aku sengaja kira manusia, Nabi daripada kamu sendiri, daripada manusia yang makan minum semua kamu, tidur bangun seperti kamu, kahwin cerai macam kamu, itu seperti kamu. Senang kamu belajar, karena perangai dia kamu boleh tiru, tutur kata dia kamu boleh tiru, tindak tanduk dia kamu boleh tiru. Itulah tujuan aku kekir manusia kepada dunia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang menyambut kelahiran Nabi Muhammad kemarin, dan suasana Maulid masih lagi sampai. Atau kau yang saya sebut dia lah. Istiadat menyambut Maulid ni baru timbul lepas pada lebih kurang 300 tahun atau 400 tahun lepas Nabi kita Muhammad meninggal. Zaman Nabi tidak ada Maulid, zaman sahabat tidak ada Maulid, zaman tabi'in tidak ada Maulid. Kita buat Maulid ni pertamanya kerana kita nak tanding, nak jawab kata dengan orang Kristian. Waktu orang Eropah dalam askar salib Crusaders datang menyerang Palestin, menduduki Baitul Maqdis, Akka dan sebagainya, dia bawa bersama budaya, iaitu setiap 25 Disember mereka mengadakan Christmas untuk menyambut kelahiran Nabi Isa. Bertahun-tahun mereka buat Christmas, bertahun-tahun mereka tutup jabat, mereka bertahun-tahun lumpuh habis segala wasalah, segala komunikasi. Akhir sekali orang Islam berfikir, kalau orang Kristian boleh tutup jabat, boleh tutup segala perniagaan kerana menyambut Nabi Isa, kami pun perlu juga buat perkara sama untuk sambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulalah Maulid Nabi dibuat. Dia daripada zaman Malik Saleh sampai hari ini kita buat semata-mata kerana tiruan. Betul ke banyak manfaat kita buat Maulid sekarang ini? Ke ada benda lain lagi yang lebih manfaat kalau kita buat? Bagi saya kita buat Maulid boleh teruskan,
Tapi kena reti Nabi maulud mana beranak. Nabi hanya beranak, dia kita panggil maulid. Dan tidak ada hubung kait dengan antara dia sejak daripada dia beranak pada manusia lain pada 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian dia pertarikh beranak, barulah dia ada hubung kait dengan manusia. Kerana dia disebut Rasul, disebut Nabi. Nabi mana Allah ada berita. An-Nabi man indahu naba'u. Nabi-Nabi ni orang yang ada berita dari langit. Kita manusia walau bagaimana alim, bagaimana bijak, bagaimana pandai sekalipun, nasib kita Allah Ta'ala tidak beri wahyu kepada kita. Nabi Muhammad diberi wahyu. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku dengan suku sama-sama di sini. Lebih aku padamu ialah aku terima wahyu. Nabi Isa terima wahyu, maka dia lebih pada orang lain. Nabi Musa terima wahyu, lebih pada orang lain. Nabi Ibrahim terima wahyu, Nabi Musa terima wahyu, Nabi Adam terima wahyu. Apa Nabi Muhammad saja akhir zaman terima wahyu. Maka menjadi kewajipan orang terima wahyu beritahu pada orang tak terima wahyu macam kita, dan menjadi kewajipan kita orang tak terima wahyu macam kita taat pada dengar pada wahyu. Artinya 40 tahun kemudian daripada Nabi kita lahir, barulah ada buku kait kita ni. Sepatutnya kita besar-besarkan hari nuzul Quran. Dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala waktu ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama sebagai tali juntai itu dari langit untuk menyelamatkan manusia di muka bumi. Hari itu sepatutnya kita besar-besarkan sungguh-sungguh hari nuzul Quran dalam bulan Ramadan, pada 17 Ramadan, pada 17 Ramadan. Tapi hari Nabi beranak, kita hanya meniru orang lain. Nabi beranak tak ada apa, dia ni macam budak kampung je. Tahun 2, tahun 3 sampai tahun yang ke-40 barulah hubung kait dia dengan kita ada. Iaitu apa ni, terima Quran. Jadi boleh yang demikian. Kalau kita nak besar-besarkan maulud juga, besarkanlah. Tapi jangan lupa, hakikat sebenar sambut Nabi Muhammad bukan kerana dia beranak, kerana dia terima wahyu. Daripada wahyu itu dah kita reti benapa Allah, benapa malaikat, benapa dosa pahala, benapa syurga, benapa neraka, dan benapa nafsu. Tak ada ahli sains di muka dia boleh sebut benapa nafsu, sedangkan nafsu bersama kita. Tapi sudah kerana ia tak nampak, nak tengok tak boleh, nak kecap dengan lidah tak boleh, nak dengar suara nafsu tak boleh, nak hidung bau nafsu tak boleh, nak jamu dengan tangan tak boleh. Mau tak mau kita kena bergantung dengan ajaran Tuhan. Kalau mata kita ni kelabu, tak boleh kita nak tengok jauh, kita guna alat cermin, kita balik cermin mata, kita guna mikroskop, kita guna teropong. Kalau kaki kita boleh jalan jauh, kita guna alat, kita panggil basikal, kita panggil motosikal, kita panggil motorkar, terbang. Kalau telinga kita tak dengar, mana jauh, kalau jauh sangat kita guna radio, kita guna TV, kita guna telefon. Kalau otak kita tak sampai fikir, nak mendarat siapa, kita guna alat. Dan alat yang terberi ialah Nabi An-Nubuwah, dan alat bagi manusia yang cerdik untuk menumpang sains. Ilmu sains kita guna sepenuhnya untuk hidup kita, dan ilmu Nabi Muhammad kita guna sepenuhnya untuk gaulkan hidup kita di dunia ini untuk menjadi bekal di akhirat. Orang yang tidak guna Nabi Muhammad, orang yang separuh jalan, masuk kubur, selesai masalah. Orang lain selesai masalah. Kerana segala amal yang kita buat, aktiviti kita buat di dunia ini boleh dibuka jadi bekal akhirat. Kalau kita pergi ke Mekah, terpaksa bawa pasport, bawa duit, nak tabung haji. Kalau kita pergi London, kita bawa pasport, kita bawa sijil kulera, kita bawa itu ini. Nak pergi akhirat, bawa. Tak ada ahli sains yang ajar kepada kita, hanya Nabi Muhammad. Oleh yang demikian, kelahiran Nabi Muhammad bukan kerana dia lahir, tapi kerana dia mau Allah Ta'ala beri kepada dia wahyu. 30 juz Quran adalah wahyu, satu persatu ayat menjadi manfaat pada kita dalam hal akidah. Diajar pada kita apa pegangan kita atas dunia. Ya, kita baca dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini bacaan wajib. Sembahyang sunat wajib baca Fatihah. Sembahyang fardu wajib baca Fatihah. Hatta sembahyang mayat yang tak ada rakaat, tak ada sujud, tak ada apa pun, Fatihah kita baca. Kerana dia mengandungi banyak perkara termasuk dah ihdinas siratal mustaqim, wahai pimpinlah kami hal itu. Dalam ekonomi kami nak betul. Betul macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul sebagaimana orang-orang yang kamu beri nikmat. Nabi-nabi kamu buat ekonomi macam mana? Sosial macam mana? Budaya macam mana? Kita laki bini macam mana? Kita dengan jiran macam mana? Tolong ajar pada aku
sebagaimana kamu ajar Nabi-Nabi kamu as-siddiqin asyhadu as-sadiqin. Jadi boleh yang demikian kita nak satu maulud boleh, tapi kita ingat ada lagi yang lebih penting daripada kelahiran Nabi Muhammad, iaitu nuzul Quran, turun Quran dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan atau 27 Ramadan. Para hadirin semua, insya-Allah mana tahu dah tu tambah tahu lagi, ada tahu lagi dapat ilmu bagus. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allah